Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang kepentingan sejarah dan juga halangannya di Malaysia. Jadi sejarah ini merupakan suatu pengajaran tentang masa lalu yang menceritakan bagaimana tokoh-tokoh tempatan dan juga peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di Malaysia. Uh, Sejarah ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Antaranya ialah mendidik anak bangsa untuk lebih peka dengan sesuatu perkara ataupun isu-isu semasa yang boleh meningkatkan lagi kesedaran remaja terhadap pentingnya perpaduan, pentingnya semangat nasionalisme dan juga patriotisme. Jadi melalui pengajaran yang kita peroleh daripada pembelajaran sejarah ini akan mampu untuk membentuk individu dan juga masyarakat yang prihatin dan juga masyarakat yang mementingkan perpaduan, di mana sejarah-sejarah sebelumnya telah memperlihatkan perpecahan antara pemimpin-pemimpin yang telah menyebabkan berlakunya penjajahan daripada bangsa lain ke atas tanah Melayu. Jadi dalam kita memberi pengajaran terhadap pendidikan sejarah ini, tidak lupa juga bahawa terdapat pelbagai halangan yang diperoleh, yang ditempuh oleh pendidik-pendidik dalam menyampaikan tentang sejarah dalam pendidikan sejarah di Malaysia. Okey, baiklah, nama saya Aini Atira binti Hasram, nombor matrik 2737004. Saya akan mulakan dengan isi yang pertama bagi pengajaran sejarah dan juga halangannya. Jadi saya ambil contoh melalui peristiwa penubuhan Malaysia pada 16 September 1963, di mana pada waktu ini telah menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu bersama dengan Sabah dan Sarawak serta Singapura, walaupun tak lama selepas itu pada tahun 1965 Singapura telah mengambil tindakan untuk keluar daripada Malaysia dan mewujudkan negaranya sendiri. Jadi seperti kita sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai masyarakat ataupun bangsa yang berbilang kaum yang kita panggil sebagai masyarakat majmuk, yang merangkumi Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya. Jadi seluruh masyarakat Malaysia, tidak kira pelbagai kaum dan anutan agama ini, perlulah berusaha untuk menjadi satu bangsa yang bersatu padu ataupun dikenali sebagai satu bangsa Malaysia, di mana satu bangsa Malaysia ini berfikir dan bertindak ke arah untuk mencapai matlamat yang sama bagi membina sebuah negara yang lebih bersatu, lebih maju, lebih selamat, lebih aman serta menjadi negara yang mampu untuk bersaing dengan masyarakat lain di dunia. Maka dapat dilihat bahawa salah satu pengajaran melalui peristiwa bersejarah ini, peristiwa penubuhan Malaysia, adalah pentingnya perpaduan dalam masyarakat dan juga dalam negara itu sendiri agar dapat memupuk satu bangsa Malaysia walaupun negara kita berlatar belakangkan pelbagai kaum. Jadi selepas penggabungan Tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak ini, kita dapat lihat bagaimana masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, damai tanpa gangguan anasir-anasir ataupun campur tangan daripada pihak luar. Namun tidak dinafikan masih terdapat lagi halangan yang menyebabkan perkara berkenaan perpaduan di negara kita di Malaysia ini payah untuk dikekalkan, terutama pada masa kini. Sebagai contoh, masih terdapat lagi segelintir masyarakat yang tidak bertolak ansur antara satu sama lain, di mana perkara ini membawa kepada berlakunya konflik ataupun wujud pertelingkahan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Malah penggunaan media sosial yang kadang-kalanya terlalu terbuka ataupun bebas yang mengandungi unsur hasutan atau menyuarakan perasaan bersifat perkauman, keagamaan dan sebagainya ini menyebabkan isu perpaduan dipandang rendah di mata mereka yang tidak bertanggungjawab dan juga tidak berintegriti ini. Masalah ini tidak hanya berlaku di kalangan remaja, malah ianya juga turut melibatkan setiap kategori peringkat umur daripada muda sehinggalah ke tua. Jadi walaupun negara kita kaya dengan budaya dan adat resam yang pelbagai, namun hal ini
secara tidak langsung turut menimbulkan halangan dalam mengekalkan perpaduan. Ini kerana terdapat segelintir masyarakat hilang perasaan hormat dalam diri mereka terhadap mereka yang berlainan kaum. Jadi halangan sebegini juga berlaku apabila mereka tidak dapat menerima keunikan setiap kaum yang lain. Biasanya masyarakat yang tidak dapat menerima keunikan kaum yang lain ini masih lagi berfikiran bahawa mereka lah insan yang sempurna, yang betul. Jadi sebab itu mereka tidak kisah dan tidak rasa bersalah untuk menindas keunikan kaum lain. Jadi perkara-perkara seperti inilah yang mencetuskan halangan kepada aspek perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jadi itu sahaja pengajaran sejarah dan halangannya yang pertama daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Rubiatul Adabiyah binti Muhammad Asyari. Akan menyambung poin seterusnya bagi pengajaran dan juga halangan. Jadi pengajaran yang boleh kita perolehi daripada pendidikan sejarah yang telah kita pelajari adalah sebagai contohnya adalah peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969 ataupun kita kata tragedi berdarah, yang merupakan rusuhan kaum yang berlaku di antara orang Melayu dan juga orang Cina. Dan peristiwa 13 Mei yang berlaku pada tahun 1969 ini juga disebabkan ataupun penyebaban berlaku adalah disebabkan beberapa faktor. Sebagai contohnya adalah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun, dasar pecah perintah yang dibawa oleh ataupun diperkenalkan oleh pihak British, latar belakang pendidikan yang berbeza di antara setiap kaum, yang mana daripada dasar pecah perintah itu yang telah memisahkan sebagai orang Cina terletak di kawasan bandar dan juga Lombong, orang India di kawasan estate, orang Melayu di kawasan perkampungan. Jadi mereka ini membuka pendidikan persekolahan tu berbeza-beza mengikut kaum ataupun bangsa mereka sendiri. Dan juga pertelingkahan yang berlaku di antara parti politik, tidak puas hati, perasaan tidak puas hati yang dengan hak istimewa oleh orang Melayu dan juga beberapa faktor yang lain, dan telah menyebabkan darurat, berlakunya darurat di tanah Melayu. Jadi pengajaran yang boleh kita perolehi daripada peristiwa tersebut adalah masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum perlu hidup bersatu padu dan juga hidup dalam harmoni. Dan juga daripada peristiwa tersebut juga telah membentuk semangat patriotisme dan juga perpaduan yang tinggi serta tidak dicemari oleh anasir yang berniat jahat, serta kesedaran penting di kalangan rakyat bahawa sikap hormat menghormati, bertolak ansur, bertoleransi dan juga menjauhi sifat-sifat yang terkeji seperti berdengki, iri hati dan juga menanam sifat curiga di antara kaum dan juga etnik yang terdapat di negara Malaysia. Dan tetapi terdapat juga halangan yang telah merencatkan ataupun telah boleh menggagalkan patriotisme, semangat patriotisme ataupun perpaduan yang di dalam negara ataupun di dalam tanah air kita. Sebagai contoh adalah pembentukan sekolah vernacular, iaitu vernacular sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan India yang masih terdapat lagi di negara kita. Jadi pembentukan sekolah vernacular ini, terutamanya sekolah jenis kebangsaan Cina, telah menekankan etnik dan juga identiti bangsa yang sangat melampau, dan ia juga telah diperakui oleh Timbalan Menteri Pendidikan dua daripada MCA, iaitu Chong Sing Won, yang mengatakan bahawa sekolah Cina memang menekankan bahasa dan juga budaya Cina. Jadi daripada penekanan yang dilakukan oleh sekolah jenis kebangsaan Cina ini telah melahirkan cara pemikiran pelajar yang berlainan dan mendorong kepada perpecahan bangsa di negara majmuk. Dan juga telah melahirkan kaum yang komunis, yang tidak fasih berbahasa kebangsaan, dan tidak mesra tentang budaya kebangsaan, kerana mereka telah ditekankan dengan bahasa dan juga budaya mereka sendiri, budaya Cina. Jadi mereka ni tidak boleh berbahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan kita dengan fasih. Sebagai contoh pun yang bersekolah di sekolah yang majoriti adalah Cina, keramaiannya mereka memang tidak boleh berfasih dengan baik kerana mereka memang asal daripada sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan juga
Daripada sekolah berniaga ini juga telah menyebabkan kegagalan dalam penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan lah. Okey, kerana mereka lebih lebih mahir dalam bahasa mereka sendiri, bahasa ibunda mereka sendiri, kerana datang daripada sekolah jenis kebangsaan. Okey, jadi mereka tidak boleh untuk bergaul mesra atau dengan kaum ataupun etnik lain di negara kita. Dan ini juga telah menjadikan halangan yang walaupun halangan yang merupakan halangan yang cukup besar lah, yang boleh memecahkan semangat patriotisme dan juga perpaduan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pengajaran seterusnya adalah sejarah, membantu ataupun mengajar masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara. Seperti yang kita tahu bahawa dahulu kala Melaka jatuh ketika serangan Portugis. Kejatuhan ini berlaku apabila Portugis berjaya mendapatkan maklumat ataupun dan risikan yang dilakukan oleh mereka daripada orang-orang terdekat ataupun yang penting dalam kerajaan Melaka pada ketika itu. Sebagai contohnya, pada April 1511, Albuquerque telah bertolak daripada India ke Melaka dengan 18 buah kapal untuk mengalahkan Melaka pada ketika itu. Dan kunci kejayaan beliau adalah beliau berjaya memujuk pedagang asing yang ketika itu berdagang di Melaka untuk tidak mencampur tangan tentang peperangan yang akan berlaku antara mereka dan kerajaan Melaka pada ketika itu. Dan pada masa yang sama, dengan strategi yang mereka dengan risikan yang mereka perolehi, mereka berjaya untuk membentuk strategi yang mantap bagi menjatuhkan ataupun bagi menawan kota Melaka pada ketika itu. Dan hal ini telah menyebabkan kejatuhan Melaka dan pada tahun 1511 oleh Portugis. Ketika Tanah Melayu ingin mencapai kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman dan bersama dengan beberapa orang ahli politik yang pergi ke Inggeris untuk mendapatkan kemerdekaan secara damai tanpa peperangan. Dan keputusan Tengku Abdul Rahman untuk mengisytiharkan kemerdekaan di Melaka merupakan satu keputusan yang mendalam dan signifikan serta mendatangkan emosi kepada orang ramai ketika itu. Hal ini kerana ianya telah mengembalikan kedaulatan negara yang pernah hilang pada satu ketika dahulu. Halangannya adalah masyarakat tidak cakna dengan sejarah sendiri. Hal ini kerana kita boleh perhatikan pada masa kini kebanyakan rakyat ataupun remaja di sekolah tidak mengambil kisah mengenai sejarah. Mereka beranggapan bahawa sejarah ini adalah satu bidang yang tidak mendatangkan keuntungan dari sudut ekonomi ataupun pekerjaan buruh, untuk peluang pekerjaan, dan malahan mereka beranggapan bahawa sejarah ini hanyalah perkara yang remeh-temeh dan tidak perlu untuk dikekalkan sebagai satu warisan. Hakikatnya sebenarnya sejarah mampu mengajar kita atau mengingati semula peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada zaman dahulu dan menyebabkan peninggalan sejarah inilah membantu kita untuk mengubah cara pandangan kita untuk masa depan. Sejarah juga mendatangkan pengajaran dan menyebabkan dan boleh dijadikan sebagai pemangking untuk masyarakat pada masa kini membina kehidupan yang lebih bagus atau lebih baik pada masa akan datang berdasarkan peristiwa-peristiwa yang berlaku, kiranya peninggalan-peninggalan yang lalu.
Seterusnya, kita beralih kepada pengajaran keempat yang diperoleh daripada peristiwa bersejarah, iaitu dalam membentuk masyarakat yang mempunyai jati diri bangsa Malaysia yang kuat. Pengajaran ini secara dasarnya diperoleh melalui sebuah peristiwa bersejarah, iaitu sebuah krisis yang berlaku pada tahun 1969 di mana ianya dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1969 yang melibatkan sebuah rusuhan perkauman. Melalui peristiwa ini jelaslah bahawa rakyat Malaysia masih belum mempunyai satu budaya nasional ataupun dikatakan jati diri bangsa yang teguh dalam diri yang mampu menjadi asas bersama. Namun begitu, sebelum kita menghuraikan isi dengan lebih lanjut, jati diri sebenarnya membawa maksud rangkuman nilai, budaya, bahasa, pegangan, fahaman dan juga pandangan sesuatu kaum yang kemudiannya nilai-nilai ini membentuk watak dan sifat peribadi, cara berfikir, cara hidup dan juga penampilan diri melambangkan tradisi bangsa dan jati diri kaum. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Malaysia mempunyai satu matlamat untuk membina satu bangsa dan juga identiti sendiri yang sesuai dengan negara. Oleh hal yang sedemikian, pelbagai usaha yang telah dijalankan oleh negara bagi membentuk jati diri bangsa Malaysia yang kuat dalam diri masyarakat agar kita mempunyai satu pegangan yang unggul serta berbangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey. Pengisytiharan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, prinsip rukun negara, lagu negaraku dan juga bendera jalur gemilang merupakan salah satu elemen penting bagi membentuk jati diri dalam diri masyarakat. Penggunaan bahasa Melayu lebih-lebih lagi telah diterapkan dalam diri masyarakat bermula pada awal pembentukan negara lagi, terutamanya dalam bidang pendidikan, berikutan perubahan corak sistem pendidikan yang mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Usaha-usaha ini adalah bermatlamat agar jati diri dalam kalangan masyarakat itu dapat dibentuk. Namun begitu, seperti yang dinyatakan peristiwa 13 Mei 1969 jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia masih belum mempunyai jati diri yang unggul. Okey, sehingga kini pembentukan jati diri dalam rakyat Malaysia juga sukar dicapai berikutan faktor-faktor dan juga pengaruh tertentu. Okey, seperti yang dinyatakan, bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan ataupun sebagai bahasa pengantar utama sepatutnya menjadi elemen penguat bagi membentuk jati diri Malaysia. Namun hari ini ianya semakin sukar untuk dicapai. Hal ini kerana bahasa Melayu kurang digunakan dalam masyarakat. Tidak dinafikan masyarakat kita masih menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan harian, namun ianya turut dicampur adukkan dengan penggunaan bahasa luar yang lain. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Inggeris ianya dapat dilihat apabila kebanyakan sistem pada hari ini lebih menggunakan bahasa Inggeris, tidak kira dalam sistem pendidikan, pekerjaan maupun dalam jual beli. Bahkan ketika ditemuduga juga calon dikehendaki untuk menggunakan bahasa Inggeris, sedangkan bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Oleh hal yang sedemikian, ini mampu memberi halangan dalam membentuk jati diri yang unggul dalam diri masyarakat. Seterusnya, masyarakat kini juga mempunyai penghayatan yang kurang, iaitu tidak menghayati terhadap elemen negara serta prinsip rukun negara. Penghayatan yang kurang ini akhirnya mampu menjejaskan usaha Malaysia dalam membentuk jati diri yang kuat dalam kalangan masyarakat. Berikutan, masyarakat kurang mengambil tahu dan tidak mengendahkan hal-hal tersebut. Ini juga akan mengakibatkan berlakunya pertikaian dalam kalangan masyarakat terhadap perlembagaan-perlembagaan yang terdapat dalam negara ini. Sehubungan dengan itu, secara kesimpulannya, pemupukan jati diri yang kuat dalam rakyat adalah sukar untuk dilaksanakan. Berikutan terdapat faktor-faktor yang menghalangnya. Kesimpulannya, daripada pengajaran ini, kita dapat simpulkan bahawa pendidikan sejarah ini merupakan suatu pendidikan yang cukup penting di Malaysia, yang perlu diketengahkan dan perlu dipandang dengan lebih serius oleh setiap lapis golongan masyarakat dan juga pendidik itu sendiri, di mana pendidikan sejarah ini perlu supaya sejarah-sejarah lalu yang berlaku tidak akan berulang kembali, dan mana kesilapan-kesilapan itu kita boleh perbaiki melalui penghayatan kita terhadap sejarah. Dan kita tidak lupa terhadap halangan yang kita peroleh dalam usaha-usaha ini dalam meningkatkan lagi mutu pembelajaran sejarah. Halangan yang kita perlu tempuh ini kita perlu laksanakan ataupun kita perlu lihat, perlu teliti dan perlu suatu kajian semula untuk kita mengatasi segala halangan-halangan ini
kerana kita tahu sekiranya halangan-halangan ini tidak ditempuhi, maka pendidikan sejarah itu sendiri akan dilihat sebagai suatu konteks pembelajaran yang sangat membosankan dan tiada hala tuju. Yang mana kita tahu bahawa seperti masalah pandemik COVID sekarang, mungkin pendidikan sejarah semakin dilihat semakin tidak mendapat perhatian ataupun tidak mendapat tumpuan daripada pelajar, melainkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM, yang mana dalam SPM mereka perlu untuk lulus subjek sejarah untuk mendapatkan CJ SPM. Dan dalam konteks ini kita lihat sekiranya pendidikan hanya berfokuskan kepada penilaian peperiksaan ataupun berfokuskan kepada CJ pelajaran Malaysia ini saja, membuatkan pendidikan sejarah ini tidak mampu dihayati. Itu saja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.